Ketua Menteri Sarawak antara individu terawal mendapat suntikan vaksin COVID-19. Perinciannya kita langsung ke Kuching bersama Firdaus Arasi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Zera. Assalamualaikum dan salam hormat. Program imunisasi vaksin COVID-19 peringkat negeri bermula hari ini dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg antara yang terawal mendapat suntikan berkenaan. Pemberian vaksin suntikan telah diadakan di bilik pemberian vaksinasi COVID-19 di Klinik Kesihatan Putrajaya kira-kira pukul 3 petang tadi. Turut bersama beliau mendapatkan suntikan dos pertama ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kue Hian dan juga Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zing Hing. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Ahmad Douglas Uka Emas yang ditemui pada program itu memaklumkan hari ini juga 41 lokasi di Sarawak diberikan vaksin kecuali bahagian Limbang, Lawas dan Miri. Kerajaan negeri mengambil maklum mengenai kebimbangan orang ramai yang menyatakan suka untuk mendaftar program vaksin COVID-19 kerana mempunyai kadar kelajuan kesaling hubungan internet yang rendah. Selain tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, justru salah satu kaedah digunakan untuk mengelakkan rakyat tercicir adalah pendaftaran secara manual. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Darul, Safi'i Ahmad, Pejabat Daerah dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK telah diminta membantu mengedar dan mengumpul borang pendaftaran program vaksinasi itu untuk penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Di Darul katanya, JKKK di daerah itu telah mula mengumpul borang daripada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Kalau adalah mana-mana pihak, individu yang merasakan barangkali dirinya tertinggal, tampillah ke hadapan, maklumkan kepada ketua kaum ataupun ketua masyarakat masing-masing ataupun boleh memaklumkan kepada pejabat daerah yang berkenaan. Jadi ini kita perlu kerjasama daripada kedua-dua pihak. Kalau kita rasakan MySejahtera kita tidak mempunyai perkhidmatan demikian, maka kita tampillah ke hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual melalui aplikasi Zoom juga memberitahu jika individu tidak mendapat suntikan vaksin pada fasa pertama, mereka boleh mendapat suntikan vaksin pada fasa yang seterusnya. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang akan diberi kepada petugas Barisan Harapan di bahagian Sri Aman dijangka tiba di Sri Aman hari ini. Timbalan Residen bahagian Sri Aman Elvis Didit ketika dihubungi RTM memberitahu proses pemberian vaksin pula dijadual bermula esok bagi petugas Barisan Harapan. Ia akan dilaksana di Klinik Kesihatan Sri Aman dan Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Untuk rekod, seramai 4,421 petugas Barisan Hadapan di bahagian Sri Aman dijangka menerima suntikan vaksin untuk fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Daripada jumlah tersebut, 892 orang merupakan petugas atau kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, manakala selebihnya daripada lain-lain jabatan serta agensi. 4 lokasi atau fasiliti juga telah dikenal pasti di daerah Sri Aman yang akan digunakan bagi pemberian vaksin untuk fasa ketiga. Fasiliti tersebut adalah Dewan Suara Sri Aman, Dewan Masyarakat Lingga, Dewan Sri Pantu dan Dewan Kampung Goa. Rakyat Sarawak mulai sedar dan memahami akan pentingnya program imunisasi COVID-19 yang dilaksanakan kerajaan dalam usaha memerangi serta mengurangkan penularan virus itu. Rata-rata penduduk di negeri ini memberi reaksi positif dan menyambut baik akan inisiatif kerajaan ini. Saya sangat setuju dengan langkah kerajaan di mana telah mengambil satu inisiatif untuk memberi vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia, dan saya sangat setuju sebab ini adalah satu langkah untuk menghapuskan COVID-19. Saya menerima positif pelaksanaan program ini dan bersedia untuk divaksin kerana saya percaya ini merupakan inisiatif pihak kerajaan dalam mengekang penularan wabak ini. Harap dapat datang apabila diminta untuk menghadiri untuk vaksin, suntikan vaksin ini. Ianya adalah memang selamat
dan boleh dikatakan baik dan boleh ianya menjaga diri kita sendiri. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, ketua kaum, semua yang biak daerah Tatau tu, anang sekali ninga ke jakut serbubung apa kemadah ke vaksin tu nak mana lalu ulih namanya ngemedias kita. Jadi aku ngarap ke semua bala kita di daerah Tatau tu anang lah ninga tu nya biji anang nak mendaftar lebih lagi dia tu. Pelama aku 2-3 hari lagi pejabat daerah akan mengedarkan borang melalui ketua masyarakat, penghulu bahagian, penghulu kuasaan. Jadi minta semua tuai-tuai rumah daerah Tatau ngambil peluang tu walau anang namanya nak ngambil borang sida yang penghulu bak kuasaan sida empu. Kumpulan pertama program imunisasi COVID-19 diterima Sarawak adalah sebanyak 23,400 dos yang akan diberikan kepada petugas barisan hadapan. Program intervensi pelajar ketinggalan disebabkan pandemik COVID-19 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka akan dilancarkan. Untuk itu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rafi'i berkata, sejumlah lebih RM114,000 diluluskan untuk membeli buku kerja tambahan untuk murid tahun 4 hingga 6 di 10 buah sekolah kebangsaan di DUN tersebut. Jelas Dr. Anwar, program itu melibatkan pewujudan kelas tambahan pada waktu petang selama 1 jam apabila sesi persekolahan bermula sepenuhnya nanti. Selain itu, kelas intervensi akan diadakan selama 15 minit sebelum pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Selain PDPC juga dibuat selama 30 minit setiap hari. Katanya lagi, dana berkenaan akan digunakan untuk membeli buku mata pelajaran Bahasa Malaysia, English, Matematik dan Sains yang memanfaatkan 2,300 orang murid. Untuk memastikan pelajar-pelajar kita dapat keep up dengan apa yang telah ketinggalan selama berlakunya PKP ini. Jadi saya haraplah ibu bapa dapat memberi kerjasama. Jika anak terpaksa turun petang, terpaksalah hantar sekejap, pastikan anak kita menghabiskan apa yang telah diminta oleh guru. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan mengumumkan demikian semasa siaran langsung di Facebooknya semalam. Mengulas mengenai pendaftaran program vaksinasi, beliau memberitahu selain menggunakan aplikasi MySejahtera, pendaftaran itu juga akan dibantu ketua masyarakat. Ketua masyarakat diberikan taklimat mengenai program itu sebelum mula mendapatkan senarai penduduk ingin mendaftar. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur Tatau menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan diambil oleh pihak sekolah, guru-guru dan ibu bapa murid. Guru Besar SK Kuala Lumpur Tony Madu menyatakan sekolah tersebut yang merupakan dalam kategori sekolah pendalaman 3 di Sarawak berdepan kekangan akses telekomunikasi dan bekalan elektrik 24 jam termasuk di rumah-rumah panjang. Oleh itu, katanya kaedah pembelajaran dalam talian bukan kaedah pilihan yang mampu dilaksanakan oleh 16 orang guru kepada 115 murid SK Kuala Lumpur kerana di sekolah capaian internet agak lemah. Justru kaedah yang diguna pakai ialah menyediakan cetakan modul dan latihan untuk dihantar kepada murid di rumah panjang masing-masing. Kawasan penghantaran termasuk ke kem-kem pembalakan yang dibahagikan kepada 3 zon utama di kawasan Muput Tatau. Di mana guru-guru menyediakan bahan itu dikumpul di sekolah. Kemudian kita mengikut jadual harian kita. Kemudian para guru akan menghantar bahan tersebut seminggu sekali seperti mana yang ditetapkan oleh tingkat sekolah. Bagaimanapun, ujar beliau, proses penghantaran bahan pembelajaran murid ke rumah-rumah panjang berdepan pelbagai rintangan termasuk cabaran jalan dan cuaca yang tidak menentu. Menurut Tony lagi, seperti mana pengumuman terbaru Kementerian Pendidikan Malaysia, kanak-kanak prasekolah serta murid tahun 1 hingga tahun 3, sesi pembelajaran bersemuka di sekolah akan bermula Isnin akan datang iaitu pada Isnin ini. Tingkat sekolah. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angka 10. Silakan. Terima kasih Fidaus. Program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Sabah beri keutamaan